Hai semua, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan topik yang terkini iaitu tajuk 5 berkaitan dengan bidang reka bentuk iaitu reka bentuk lanskap. Baik, sebelum kita memahami ataupun meneroka lebih mendalam berkaitan dengan reka bentuk lanskap, mari kita lihat persepsi seni berkaitan dengan reka bentuk lanskap ini. Pereka lanskap ialah individu yang terlibat dalam aktiviti merancang, mereka bentuk, melaksana dan menguruskan lanskap untuk keselesaan, keselamatan dan kemudahan orang ramai. Peranan reka lanskap merancang ruang lanskap dengan mengutamakan aspek fungsi, mendapatkan maklumat yang diperlukan oleh pelanggan, memastikan reka bentuk memenuhi standard dan mendapat kelulusan pihak berwajib, memastikan ruang dapat berfungsi seperti yang dikehendaki, reka bentuk selaras dengan struktur mekanik dan elektrik melalui penyediaan pelan, memastikan ruang dibina memenuhi spesifikasi dan perbelanjaan mengikut peruntukan pelanggan. Baiklah, kita lihat perkembangan berkaitan dengan reka bentuk lanskap ini menerusi slide yang telah saya sediakan ini. Baik, persepsi seni. Azri Fazami merupakan pereka lanskap yang dikenali dan berpengalaman luas di Malaysia. Beliau pernah terlibat dalam pergerakan pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO dalam usaha membaik pulih lanskap lama kepada keadaan asal di sekitar. Pereka bentuk lanskap, peranan yang perlu dimainkan ialah yang pertama, merancang, menghias ruang lanskap dengan menitik beratkan aspek dan fungsi berdasarkan elemen dan prinsip-prinsip rekaan dalam reka bentuk lanskap. Yang kedua, memastikan ruang tersebut berfungsi seperti yang dikehendaki dan bersesuaian dengan keperluan manusia. Yang ketiga, mendapatkan maklumat yang diingini oleh pelanggan mengikut peruntukan projek dan fungsi ruang tersebut dengan hendak digunakan. Yang keempat, memastikan bentuk selaras dengan struktur dan mekanik dan elektrik melalui penyediaan lukisan dan pelan dan spesifikasi untuk kontraktor. Yang kelima, peranannya memastikan setiap reka bentuk yang dihasilkan memenuhi standard dan mendapat kelulusan daripada pihak berwajib. Yang keenam, memastikan ruang yang dibina mengikut jadual, spesifikasi dan gerak kerja berada dalam jadual perancangan serta perbelanjaan pembinaan tidak melebihi peruntukan pelanggan. Seterusnya, ciri-ciri yang perlu ada bagi seorang pereka lanskap ialah mereka perlu memiliki kefahaman dalam ilmu seni, fizik, sejarah, matematik dan sains, kemahiran menyelesaikan masalah, kreatif dan inovatif, menjelaskan idea dengan tepat, peka terhadap alam sekitar, kemahiran mengurus kerja. Konsep reka bentuk lanskap iaitu reka bentuk lanskap yang berjaya merupakan rekaan yang memiliki konsep yang jelas. Konsep ini berfungsi sebagai panduan untuk mewujudkan persaingan dan perpaduan kepada hasil rekaan lanskap, membantu membimbing pereka lanskap dalam mereka bentuk sesuatu projek,
menjelaskan fungsi bagi reka bentuk dengan baik melalui gambaran kegunaan dan pergerakan terhadap ruang yang dihasilkan. Konsep ialah paradigma bagi penyatuan sesebuah projek reka bentuk dan selalunya dianggap sebagai tema. Tema serantau ialah pendekatan popular yang memberi acuan yang agak jelas dan ringkas untuk projek reka bentuk landskap. Tema taman bersejarah boleh berkisar dari taman Perancis yang tidak formal sehingga kebangkitan rasmi Taman English Cottage. Gaya serantau mungkin termasuk Taman Mediterranean, Taman Ferrari, Taman Jepun dan Taman Luar Bandar. Kini, pereka landskap sering bercakap tentang reka bentuk taman kontemporari, taman moden atau taman pasca moden. Prinsip asas reka bentuk taman mini ialah keringkasan. Reka bentuk digubah secara ringkas, teratur dan mudah. Dari segi penumpuan, penting sebagai daya penarik. Penggunaan gabungan warna tumbuhan yang menarik, tekstur yang pelbagai dan bentuk yang unik dapat merealisasikan prinsip ini. Seterusnya, keanikaan merupakan elemen yang pelbagai dapat mengelakkan rasa bosan. Dari segi turutan, dihasilkan bagi menentukan arah pandangan melalui satu keadaan kepada keadaan yang lain secara berperingkat-peringkat. Dari segi keseimbangan, penanaman tumbuhan diseimbangkan melalui warna, bentuk dan saiz. Skala, pemilihan elemen yang sepadan dengan keadaan sekeliling dan seimbang antara saiz tumbuhan dengan tumbuhan lain dan keseluruhan ruang. Konsep reka bentuk landskap Jepun merupakan sebuah taman gaya tradisional Jepun. Jenis taman kering atau taman batu telah diserapkan dan menjadi terkenal di barat sejak akhir abad ke-19. Telah dibangunkan di bawah pengaruh kebun Cina. Malah satu tarikan taman Jepun ialah bonseki, bonsai dan seni zen. Konsep reka bentuk landskap Inggeris merupakan gaya landskap yang terhasil di England pada awal abad ke-18. Dalam konsep ini biasanya terdapat tasik, halaman berumput yang bergulung, pokok-pokok, binaan klasik, binaan gotik, jambatan dan seni bina yang menarik. Konsep reka bentuk landskap Bali merupakan taman tropikal yang merujuk Pulau Bali di Indonesia. Antara elemen yang mempengaruhinya adalah daripada budaya Pulau Dewata seperti penggunaan tanaman yang menjadi salah satu ciri taman. Penggunaan barangan serta aksesori tradisional seperti patung-patung juga menjadi identiti landskap ini dan konsep Bali mengetengahkan keunikan flora dan fauna. Konsep reka bentuk landskap Taman Melayu banyak menitik beratkan hubungan antara manusia dengan persekitarannya kerana masyarakat Melayu sangat mencintai alam semula jadi, mempunyai halaman yang luas untuk disesuaikan dengan pelbagai aktiviti masyarakat dan kekeluargaan. Konsep reka bentuk landskap Islam berasal daripada Arab dan tersebar ke negara lain seperti Persia, Spanyol dan India. Idea landskap ini berasal daripada kepercayaan Islam mengenai impian taman syurga. Syurga memiliki ciri seperti air yang mengalir, pohon buah-buahan dan tempat-tempat di bawah pohon teduh. Konsep ini mempunyai 3 fungsi, iaitu praktikal, agama dan nilai estetika. Baiklah, setelah penerangan seberingkas yang telah saya berikan tadi, marilah kita uji minda kita berkaitan dengan pemahaman mengenai reka bentuk landskap.
Reka bentuk lanskap bermaksud A. Mereka bentuk produk, B. Perancangan bagi menghias ruang lanskap, C. Peranan seorang pereka bentuk membina idea seni dalam menghias dan menyusun bahagian dalaman sesuatu ruang, dan mereka bentuk bahagian untuk menjadikan keadaan lebih selesa. Jawapannya ialah D. Seni dalam menghias dan menyusun bahagian dalaman sesuatu ruang, dan mereka bentuk bahagian untuk menjadikan keadaan lebih selesa. Tahniah bagi mereka yang telah berjaya menjawab dengan tepat. Soalan seterusnya ialah, apakah kepentingan pereka bentuk lanskap? A. Memastikan udara segar, B. Meningkatkan kualiti tumbuhan, C. Menentukan tumbuhan untuk ditanam, D. Memastikan ruang lanskap yang dibina mengikut spesifikasi. Jawapannya ialah memastikan ruang lanskap yang dibina mengikut spesifikasi. Soalan yang ketiga ialah, gambar tersebut merujuk kepada konsep, ingat ya, ada elemen air dan juga elemen batu. Jawapannya ialah konsep Jepun. Kenyataan tersebut adalah merujuk kepada konsep. Konsep ini banyak menitik beratkan hubungan antara manusia dengan persekitaran. Kenyataan tersebut adalah merujuk kepada konsep Melayu. Tahniah bagi mereka yang telah berjaya menjawab dengan tepat. Bagi yang kelima, konsep berikut menggunakan pokok dan bunga bagi ciri-ciri dalam konsep taman lanskap. Elemen pokok dan bunga bagi ciri-ciri dalam konsep taman lanskap. Jawapannya ialah Inggeris, Bali dan Melayu. Jepun memang kita tahu mereka menitik beratkan elemen air dan juga batu. Di sini dengan jelas menjelaskan menggunakan pokok dan bunga sebagai sebahagian daripada ciri-ciri dalam konsep taman lanskap tersebut. Jadi, konsep Inggeris, Bali dan Melayu banyak menggunakan pokok dan juga bunga. Soalan kebat. Baik, anda dikendaki untuk menonton kembali video ini ataupun membaca semula buku teks anda sebagai sumber rujukan untuk mencari jawapan yang tepat. Anda juga digalakkan untuk berbincang bersama-sama dengan rakan-rakan kelas anda. Baiklah, soalan kebat pertama, merujuk gambar foto, jelaskan ciri-ciri konsep reka bentuk lanskap taman tersebut. Kedua, bagaimanakah konsep Jepun dapat memberi kesan harmoni kepada sesebuah taman? Sekian saja persembahan saya pada kali ini berkaitan tajuk reka bentuk lanskap. Semoga ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan oleh anda di luar sana. Bertemu kita kembali pada video-video seterusnya yang akan datang. Sekian.